أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أما بعد. Alhamdulillah, yang bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, tamunya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah di atas segala yang telah dilimpahkan ke atas kita semua, daripada sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan dengan segala nikmat tersebut kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi hamba-Nya yang sentiasa bersyukur, menjadi hamba-Nya yang mempertingkatkan keimanan dan berusaha untuk mencapai takwa di sisi-Nya. Amin, insya-Allah. Alhamdulillah, kita juga bersyukur dengan begitu banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua dalam memudahkan urusan-urusan kita di atas muka bumi ini, termasuklah nikmat kesihatan, nikmat panca indera, mampu melihat, mampu mendengar, mampu berjalan, mampu menggunakan tangan, mampu untuk berbicara dan sebagainya. Marilah sama-sama kita menilai nikmat tersebut dan menggunakan nikmat anugerah itu dengan melakukan perkara-perkara ketaatan dan juga perkara yang diridai oleh Allah, insya-Allah. Dan alhamdulillah, pada malam ini kita akan duduk sebentar beriman sejenak dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan dan juga rahmat kasih sayang-Nya dengan melimpahkan kepada kita kefahaman ilmu, kerana ilmu ini adalah alat untuk kita mencapai kejayaan dalam kita mencari redha Allah. Tanpa ilmu, maka kita akan meraba-raba untuk mencari jalan-jalan yang benar, jalan-jalan yang diredha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dengan ilmu sahajalah kita mampu untuk melalui jalan-jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan syariat kaitan dengan remaja. Mana yang kita bahaskan sebelum ini, banyak perkara-perkara yang perlu kita lihat kepada remaja-remaja kita, terutamanya dalam kita nak memberikan taklim, dalam kita nak memberikan pembelajaran. Begitu juga dalam kita nak tarbiyah, dalam kita memberikan pendidikan kepada remaja kita. Kerana remaja ini ibarat pohon yang sedang tumbuh, namun memerlukan untuk kita memberikan baja yang betul, memerlukan kita memberikan air yang secukupnya, supaya pohon yang tumbuh itu tidak layu, ataupun pohon yang sedang tumbuh itu tidak mati dan tidak terkesan dengan cuaca yang panas, cuaca yang hujan banyak. Kerana remaja kita akan melalui banyak perkara-perkara baru dalam hidup dia yang dia tak pernah jumpa. Dia akan jumpa macam-macam. Semua dalam proses membesar itu, remaja kita akan jumpa macam-macam yang sebelum ni dia tak pernah jumpa. Dia akan dengar macam-macam perkara yang sebelum ini dia tak pernah dengar. Dia akan lihat banyak perkara yang sebelum ini dia tak dapat lihat. Kerana semakin dia besar, pengetahuan dia semakin meningkat, kepandaian dia juga semakin peka, maka dia akan tahu macam mana nak akses kepada perkara-perkara yang sebelum ini dia tak ada pengetahuan. Sebelum ini dia tak ada pengalaman. Sebelum ini dia tak boleh nak buat perkara yang sebelum ini dia tak dapat buat. Jadi akhirnya terdedah.
Seperti mana dalam kuliah kita sebelum ini, kita telah membaca statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Berautoriti tentang masalah jenayah juana, tentang penglibatan remaja kita dalam masalah penyakit-penyakit sosial, baik penzinaan, baik menggugurkan anak, baik membuang anak, baik yang kita kata terlibat dengan kes-kes pembunuhan, vandalism dan sebagainya. Begitu juga ada juga remaja kita yang terjebak dengan ajaran-ajaran sesat. Begitu juga mengamalkan fahaman-fahaman yang jauh terpeson daripada ajaran Islam yang sebenar. Jadi ini penting dalam kita nak membicarakan soal taklim tadi, soal dalam kita nak memberikan satu pembelajaran. Begitu juga dalam kita nak tarbiyah. Siapa bertanggungjawab? Ibu dan bapa. Kerana anak itu lahir daripada keturunan kamu, dan kamulah bertanggungjawab dalam untuk membantu anak-anak kamu dalam kamu mencorakkan kefahaman mereka dalam mereka nak melalui kehidupan yang penuh dengan pancaroba, penuh dengan liku-liku kehidupan, penuh dengan onak dan duri, penuh dengan pelbagai lagi ancaman-ancaman yang sangat besar. Maka akhirnya datang rahmat kasih sayang Allah menurunkan syariat melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan kepada umat Nabi yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar pendidikan, tarbiyah, ajaran yang dibawa oleh Nabi ini mampu menyelamatkan umat manusia. Dan khusus perbincangan kita pada malam ini berkenaan remaja-remaja kita, akhirnya remaja kita selamat. Sebelum ini kita dah bincangkan bagaimana soal iman, iaitu menghayati erti iman. Kemudian kita dah membahaskan pentingnya kita menerapkan kefahaman iman dalam diri remaja kita. Dan pada malam ini kita akan lihat bagaimana indahnya pula dalam kita memberikan kefahaman, pendidikan, pembelajaran kepada anak remaja kita pentingnya Islam, rukun Islam. Sebab kalau nak sebut rukun ni semua orang maklum, tapi bagaimana cara kita menerapkan ibrah ataupun melengkapi sesuatu hikmah di sebalik rukun-rukun yang telah Allah tetapkan dan menjadikan pegangan kepada remaja-remaja kita. Rukun Islam, erti Islam itu bererti tunduk dan patuh menurut segala peraturan dan panduan zahir serta batin yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Iman dan Islam tidak boleh diceraikan untuk memperolehi pelepasan azab di akhirat nanti. Jadi Islam ni maknanya apa? Tunduk, patuh menurut segala peraturan. Siapa yang tetap peraturan ni? Allah. Bukan ayah tetapkan peraturan, bukan mak tetapkan peraturan, bukan baginda sallallahu alaihi wasallam tetapkan peraturan, tetapi yang tetapkan peraturan ini adalah Allah. Siapa? Pencipta yang Maha Esa, yang menjadikan manusia, menjadikan alam, yang menjadikan bumi, yang menyediakan akhirat sana nanti. Dialah yang menjadikan segala-galanya. Jadi yang kita kena bagi faham pada anak remaja kita ni, kita nak ajar peraturan-peraturan yang Allah sendiri tetapkan. Siapa? Dia pemilik. Kita nak pergi ke pejabat sekarang ni, nak masuk ke, contohnya masuk Bukit Aman lah. Nak masuk Bukit Aman tu kita kena lalu pondok pengawal dulu. Jadi kalau nak masuk pondok dia, kalau tak pakai kasut, alamatnya dia kata minta maaf lah, balik ambil kasut dulu. Ataupun terlupa nak bawa IC, dia kata minta maaf lah, balik ambil IC dulu. Hilang, dia kata buat IC dulu lah, bagi jemput baru boleh masuk. Paling kurang atas muka bumi ni boleh lah, tak boleh nak datang hari ni, tak boleh masuk hari ni. Kita boleh ada peluang lagi, esok mungkin boleh jadi minggu depan, siapkan dulu. Maknanya dia pun ada syarat, kita kena patuhi. Tak boleh mudah-mudah kita nak masuk kawasan orang ni. Dah ada sistem penetapan, kita nak masuk mudah-mudah. Begitu juga dalam hidup kita itu nanti semua orang nak masuk surga.
Semua orang nak terhindar daripada api neraka. Namun dalam bab peraturan tak nak patuhi pula. Siapa kamu? Siapa kamu ni tak nak patuhi? Mana benda ini yang kita nak kena bawa pada anak-anak kita? Islam itu bererti tunduk dan patuh dengan segala. Tak boleh ambil separuh, tak boleh ambil sikit, semua sekali. Apa yang Allah perintahkan buat, apa yang Allah larang tinggalkan. Yang bercakap pun sama, mak ayah pun sama, tak boleh. Maknanya Islam itu maknanya yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam ini tak boleh diceraikan dengan akhirat seperti mana yang telah kita bincangkan. Dan dalam kitab kita ini dibincangkan dulu apakah keistimewaan Islam itu sendiri. Apa istimewa Islam? Pertamanya memperbaiki kepercayaan dan memperkuatkan keyakinan ataupun pegangan akidah kepada zat Allah yang Maha Esa. Jadi bila dia ada peraturan tadi, panduan tadi untuk memperbaiki kepercayaan. Kerana sifat manusia ni bolak-balik, sekejap percaya, sekejap tergugat, sekejap terganggu, sekejap itu, sekejap ini. Tapi bila kita lihat, bila adanya syariat ini, syariat itu benar-benar membawa kepada keselamatan. Sekarang ni orang duk sibuk dengan isu coronavirus. Setiap hari meningkat, meningkat kes yang berjangkitnya, begitu juga meningkatnya kes kematian akibat daripada serangan novel coronavirus yang tak tahu lagi macam mana puncanya, daripada mana asalnya, macam mana nak merawatnya untuk menghasilkan vaksin, antibody dan sebagainya. Para pakar masih lagi berusaha dan berjumpa. Tapi yang jelasnya bahawa ini adalah akibat daripada tindakan manusia sendiri yang tak nak patuh pada syariat, tak nak ikut panduan. Maka akhirnya kita sendiri meletakkan diri kita dalam kebinasaan. Jadi bila kita lihat, kita yakin benarlah itu yang Allah haramkan, makan benda macam tu. Itu yang Allah ni beri syariat kepada kita, nak makan makanan yang bersih saja, yang halal dan lagi yang baik. Halal dan thayyibah, yang halal lagi baik. Islam ini agama yang beri panduan kalau nak makan makanan yang halal lagi baik. Makanan ayam tu halal, tapi ada syarat-syarat dia, ikut panduan. Kena sembelih, kena orang Islam dengan menyebut bismillah. Kemudian maknanya ada dia punya syarat-syarat. Jadi kita yakin Allah benar. Apa yang Nabi bawa ni ajaran yang benar. Kerana sayang kepada kita, maka Nabi beria-ria bersungguh-sungguh, sanggup berkorban apa sahaja sehingga tercedera. Para sahabat sanggup menjual kebun-kebun mereka, sanggup menjual harta-harta mereka untuk digunakan pada jalan fi sabilillah. Kerana bagi mereka ini adalah perjuangan yang sangat benar, keyakinan yang tinggi. Apa lagi istimewa Islam? Menghapuskan kepercayaan kepada yang lain selain daripada Allah. Kita duk baca berita ramai di media sosial. Walaupun Islamofobia ni duk serang saja, nak nampak Islam ni buruk, Islam ni bodoh. Tapi Masya Allah, di luar sana ini ramai yang memeluk Islam. Setiap tahun mesti ramai memeluk Islam. Ramai saja di negeri Selangor. Tahun lepas saya tak tanya lagi sahabat saya berapa, tapi kalau 2018 di negeri Selangor saja, rekod per kim saja 1,000 lebih yang peluk Islam. Maknanya orang ni terima Islam tu, tak kira yang ada di negara luar lagi. Di Korea pun dia dah ada rancangan dah buat. Orang Korea sendiri dia buat rancangan, dia buat YouTube, dia cuba semayang di khalayak ramai. Jadi tak ada masalah. Orang pun pergi tanya, pergi berbahas dengan dia, pergi tanya, pergi bercakap, berbual. Di luar sana Allah Akbar, orang melihat kebenaran Islam. Lepas tu ada pula sehari dua ni orang Cina masuk Islam. Sebab apa? Mimpi dia berdakwah lah, mimpi nampak Kaabah dan sebagainya itu. Maka menunjukkan bahawa Islam ini ajaran yang benar. Begitu juga Islam itu mengatur cara beribadat kepada Allah SWT.
Islam ni nak menyembah Allah yang Maha Esa, dia kena melalui cara-cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh pandai-pandai. Kalau kata semayang tu 5 waktu, nanti kita akan tengok rukun Islam nanti, dia tak boleh nak semayang tu 3 waktu. Tak boleh nak semayang tu 2 waktu. Dia nak ikut je, nak semayang zuhur saja, nak semayang maghrib saja, hak lain tu saya tak nak semayang. Tak boleh. Yang kelimanya, mengatur cara-cara perhubungan kehidupan manusia. Islam cukup lengkap. Lagi mengatur hukum hakam, kemudian mengatur hukum keadilan, kekeluargaan dan keturunan. Yang ketujuh, mempertingkatkan akhlak manusia. Yang ke-8, mengatur hukum-hukum yang berhubung dengan kebenaran. Allah banyaknya. Cuma persoalan dia yang kita nak tanya hari ini, anak-anak remaja kita rasa tak benda ni? Kita rasa dah sebab kita tak remaja dah. Kita tak remaja dah ni. Kita dah masuk alam, kita kata umur 40 4 siri dah, hak 5 siri, 50, hak 60, hak dah masuk pasal-pasal pencing, memang faham dah, elok cantik dah faham. Cuma yang kita nak bincang ni, anak-anak remaja kita ini nampak tak istimewanya agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak-anak kita tak nampak, kerja siapa ni? Kerja siapa nak bagi nampak, ayah ni, saya ni lahir ayah, IC ni, tengok dekat IC nombor kad kenalan tu tulis Islam. Nama pun cantik, Muhammad Abdul Rahim, namanya Fatimah, namanya Zainab, namanya Ummul Kalsum, namanya Sedahar. Islam dah nama tu. Tapi anak-anak kita tu rasa tak, hayati tak, istimewanya dia ni dilahirkan dalam keadaan Islam. Jadi kalau anak-anak kita tak rasa, jadi tanggungjawab siapa? Tanggungjawab siapa nak bagi dia rasa, Allah beruntungnya aku lahir sahaja ditakdirkan ibu aku Islam, ayah aku Islam. Tidak seperti mana orang yang mencari. Saya 3 hari lepas alhamdulillah ada orang datang ke rumah, mualaf dia masuk Islam 2015 masuk Islam, 2015 ke 13, 2013 tak silap saya. Jadi sebelum saya masuk Islam, saya mencari macam-macam. Sementara tu dia pun diuji sakit, macam-macam penyakit lah, gangguan lah, orang sihir lah, macam-macam itu yang dia ceritalah pada saya. Jadi bila duk sembang, dia kata itulah bila kita dah masuk Islam, kita lihat kebenaran agama, perasaan yang kita rasa. Kemudian dia tanya soalan saya ni, ada satu perempuan lah yang bawanya suami dia dah berkahwin, suaminya dia orang bukan Islam semua ni, peluk Islam. Dia rasa saya rasa tak selesa dengan tatu-tatu yang saya ada. Jadi macam mana nak buat ni? Maknanya dia sampai tahap kalau boleh benda tu nak ikut Islam sungguh-sungguh. Tapi anak kita ni yang maknanya tak ada tatu ni pergi buat tatu. Islam lah, pergi buat tatu. Hati-hati, ramai mana yang kita jumpa anak-anak remaja kita ni suruh dia buat tatu. Dia cinta monyet, buat tulislah nama kawannya kat dada lah, tulis nama kat perut lah, tulis nama dekat rahim lah, tulis nama dekat belakang lah. Allahu Akbar. Takut kita. Sebab apa? Dia tak nampak indahnya Islam. Seperti mana orang yang cari Islam, dia jumpa Islam, dia diberi hidayah oleh Allah, dia nampak Masya Allah hebatnya Islam. Maka sebab itu dia rasa Islam ni seperti mana istimewa yang kita sebut, dan banyak lagi sebenarnya keistimewaan Islam itu. Dan rukun Islam artinya tiang yang saling memerlukan dan melengkapi untuk menegakkan Islam dengan sempurna, iaitu 5 perkara. Jadi asalnya tiang dulu lah. Sebelum nak bina bangunan kita buat dinding-dindingnya, kita buat atapnya, kita masukkan pula cat perhiasan dan sebagainya untuk menjadikan bangunan yang kukuh. Maka tanggungjawab kita nak bagi tiang ni kukuh pada anak-anak kita. Orang datang bisik macam mana pun, dia tetap berpegang kepada tiang yang dibina kukuh. Dia tak akan bergoyang. Datang gempa bumi yang macam mana pun tegak berdiri. Ibaratnya macam tu. Apa dia? Syahadat.
Yang pertama sekali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ni kita dah bincang dalam kuliah yang lepas, bagaimana untuk kita menerapkan penghayatan syahadah kepada anak-anak remaja kita. Ini satu perkara yang sangat penting, satu kalimah yang beringat tetapi begitu kukuh dalam memelihara diri kita daripada terpesong kepada ajaran selain daripada Islam. Itu asas yang kukuh. Apapun kita bila asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang dulu bagus dia didik anak dia ni dalam buaya lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mak ayah sekarang buka YouTube saja. Twinkle, twinkle little star. Tak, orang dulu tak, dia sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita bukan tak bila kita zikir pula lari kita. Apa mana apa tak biasa. Tapi orang dulu nak marah sikit, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tengok syahadah tu, Allah Akbar, bagusnya. Dia duk jaga tu sebab apa? Ini tiang yang penting. Bila pada kalimat yang diucapkan itu syahadah, dia ingat bahawa tindakan aku ni mesti berpandu syariat. Tak boleh. Sebab kita dah ikrar sungguh dengan sepenuh hati ni, aku ikut Islam, aku ikut ajaran yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dengan makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Jadi ini yang nak bagi faham. Halo, Anga, Asu yang baca-baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ni genggam, jangan lepas. Tanam jadi akar, biar akar tu mengukuh. Datang macam mana ribut dan taufan puting beliung sekalipun, dia tak akan goyang pokoknya. Ibarat kita kena bagi faham itu. Tu kena bagi faham pada anak remaja kita syahadah itu. Maka yang keduanya, mendirikan 5 waktu sehari semalam. Ini kalau kita buat survey lah, kan ada setengah-setengah pengkaji membuat survey bahawa bab semayang ni, inilah yang menyebabkan orang Islam ni tumbang. Banyak masalah gejala sosial, bukan sekadar di kalangan remaja, tapi orang dewasa, orang tua pun mereka ini ada masalah akibat daripada mengambil remeh rukun Islam yang kedua ini, iaitu solat 5 waktu. Jadi kalaulah anak-anak kita tak rasa Allah solat ni satu benda yang aku kena jaga, siapa yang bertanggungjawab nak bagi anak kita rasa benda ni kena jaga lebih daripada kamu jaga butuh wai subuh kamu tu? Bukan main jaga lagi, basuh 3 kali sehari, basuh lagi pagi, basuh petang, basuh sebelum tidur lagi, basuh kemulat juga, tayang mesti lagi berkilat. Kalau ada cala sikit dia cantiklah jaga wai suku ni. Seperti mana jaga handset, jaga eloknya, kemudian pergi pula letak cover macam-macam, ukir lagi nama, kemudian simpat-simpat, jaga barang lain ni Allah jaga betul, letak elok-elok. Tapi bab semayang dia tak nampak. Inilah yang lebih penting dijaga berbanding kamu jaga benda lain tu. Inilah syariat. Sebab apa? Ini yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai asas tiang tadi. Jadi anak-anak kita nampak tak semayang ni? Ni subuh pun Allah payahnya nak bangun subuh. Bukan anak, bapa ni kita duduk cerita ni, payahnya nak bangun subuh. Anak dengan bapa sama, mak kata aduh memang tak boleh dah. Dia berlawan dah dua tu, ingat berlawan bangun siapa dulu. Berlawan tengok siapa bangun lambat paling lambat. Kadang-kadang anak yang menang bangun paling lambat, anak bangun pukul 12, ayah bangun awal sikit, itu 11.30. Oh, dia kata Allahu Akbar. Sebab apa? Ayah pun pandang remeh. Dia boleh meninggalkan syariat ini, ibaratnya kamu tengah runtuhkan tiang kamu itu. Jadi macam mana nak bagi nampak? Tanggungjawab kita kena bagi nampak sembahyang ini dengan maknanya bukan sekadar kita nak masuk bulan Isra' Mi'raj,
barulah kita nak cerita tentang bagaimana Nabi ambil sembahyang daripada 50 waktu pergi kepada 5 waktu. Kita bukan nak cakap soal tu saja, tapi kita nak cakap setiap masa, setiap hari ini perkara yang perlu dijaga. Tak ada orang boleh bertanggungjawab atas sembahyang ni kecuali diri kamu sendiri saja. Sebab kalau yang lain ni orang boleh tolong, kan? Orang boleh tolong lagi. Kita kata zakat fitrah boleh, kita kata kan. Yang ketiga itu menunaikan zakat. Jadi hal ni mungkin kita nak bagi dulu sebab mungkin anak-anak kita yang remaja ni dia tak layak lagi nak keluarkan zakat, tapi Islam ni kita bagi dia. Masya-Allah, bagus. Kemudian puasa di bulan, yang ketiga tadi puasa di bulan Ramadan, yang keempat tadi menunaikan zakat. Jadi yang keempat, yang ketiga tadi puasa pun kena bagi faham. Sebab memang ada anak-anak remaja kita tak puasa. Bukan anak remaja kita juga, tapi itulah sekali juga kan. Stok Maggi ni bertambah bulan Ramadan. Sebab apa? Entahlah, ayah jadi minat makan Maggi pula waktu sahur. Dia kata waktu sahur ni, tapi tengok waktu sahur tadi ada 5 bungkus. Tengok kenapa maghrib dah, tengok tinggal 3 je. Macam mana ni sahur pukul berapa? Allah, sebab khabar juga tak ambil berat. Nak masuk Ramadan kita ni, nak masuk Ramadan nanti sepatutnya itulah. Ramai mana yang ambil pulang betul-betul Ramadan itu dia tarbiyah anak remaja ni. Okey, ni Ramadan pertama ni, Angah Alung Meh. Sebelum masuk Ramadan, mari sama-sama kita buat apa? Kita buat target kita kan? Untuk keluarga kita letak target. Sebab apa? Ramadan ini yang datang sebulan setahun sekali saja, 30 hari ke 29 hari datang, belum tentu kita akan jumpa tahun depan. Nak bagi nampak anak-anak kita nampak Allah seronoknya. Ini tak, dia seronok bila hari ke-15. Sebab apa? Masa tu radio dah mula mainkan lagu hari raya. Dia mak-mak pun seronok buat kek lah, bukan tak boleh, tapi dia dah lari. Seronok tu nak beraya. Seronok tu nak beraya, bukan seronok untuk kita mempertingkatkan amal ibadah, kerana kita dah masuk fasa terakhir dah. 15 ada 15 hari saja lagi. Kalau setengah orang tu ambil 2 saja, 15 ada, bahagikan 10 untuk pulang. Tapi nak ceritanya bagaimana kita nak bagi faham kepada anak-anak remaja kita puasa lah. Jika tidak, Allah kita tengok kan video yang tahun lepas ni, dia makan macam tu, dia buat video lagi kan, buat video lagi, dia makan, dia buat video. Dia boleh makan di bulan Ramadan. Nak tunjukkan power kepada dia ni, saya tak bisa, suka hati saya lah. Sebab tu kita kata remaja ni kita yang kena buat keputusan untuk dia, bukan dia buat keputusan. Dia nak berkawan ke, dia nak buat keputusan nak pergi ke mana, dengan siapa dia nak bergaul. Jangan kita serah kepada anak-anak kita, sebab dia tak tahu. Kita yang kena bagi panduan kepada dia. Lu nak keluar dengan siapa tu, nak ke mana, nak buat apa tujuan dia, begini. Anak kena minta izin dengan ibu bapa, bukan bagi tahu. Tapi anak kita dia bagi tahu je, mak, Alun nak ke sini. Ayah, Alun nak ke sana. Ayah, okey. Anak saya bagus, dia minta izin. Tu bukan minta izin. Macam isteri kita lah, Ban, saya nak ke Giant. Tu bukan minta izin. Ban, bolehkah saya nak ke Giant? Boleh ke? Makna kalau abang kata tak boleh, maknanya terima kasih, tak apalah. Tu minta izin. Maknanya abang tak bagi tu, saya nak pergi juga. Tu bukan minta izin. Baik kita bagi tahu. Lepas tu suami bagi tahu pula, kita marah pula. Kenapa? Suami tak minta izin nak kahwin lagi, bagi tahu dia saya dah kahwin. Kan beza tu, minta izin dengan bagi tahu. Bukan kita nak, kena adil dalam kita membuat penilaian terhadap apa yang kita perkatakan. Jadi anak-anak kita tak minta izin sekarang, kita biar je buat keputusan sendiri. Bila nak minta izin, kita akan buat penilaian. Dengan siapa dia berkawan, ke mana dia nak pergi, pakaian mana yang awak nak pakai. Patutnya dia tanya, mak okey tak saya nak pakai ni, nak keluar rumah. Mak akan kata tak elok lalu. Bukan tak cantik Alung, tapi pakai dalam rumah boleh lah. Nak keluar rumah tu Alung kena tambah lagi satu pakaian. Sebab pakaian ni mak nampak mendedahkan aurat dan menimbulkan bahaya pada Alung. Yang satunya bahaya untuk kita dapat kemurkaan Allah, yang keduanya bahaya untuk keluar nanti ada mata-mata khianat yang boleh apa-apa Alung kena. Dia tak isahkan.
mak pakai elok je, ayah pakai kopiah, pakai songkok apa elok. Maknanya bukan kita nak ukur ni, maknanya kadang-kadang kita kesian lah pada ibu bapa kita, tapi pergi pasar malam anak perempuan ni tak ada tudung. Anak perempuan pergi pasar malam ni, mak ayah eloknya baru belanja mak lagi tu, tapi mak dia tak kisah, dia tak ambil berat pasal anak-anak dia, sebab dia biar anak dia tu buat keputusan untuk anak dia. Sedangkan orang dulu tidak, dia yang buat keputusan. Nak keluar main boleh, balik sebelum maghrib, tu keputusan. Without fail, mesti obey, mesti patuhi itu. Jika tidak nanti ini makan kita kenalah ikat pokok jambu, ada kerengga lah, kena macam-macam. Eloklah kita sakit digigit kerengga daripada sakit dibakar api neraka. Alhamdulillah. Maknanya begitulah orang dulu dia faham-faham begitu. Maka sebab itulah yang kelimanya soal mengerjakan haji ke Baitul Haram bagi yang berkemampuan. Ini adalah tiang. Paling kurangnya yang ni tiang ni jaga elok-elok. Bila kita dah jaga elok-elok, insya-Allah yang lain itu akan mudah untuk kita mengikutinya. Kalau semayang profil, Allahu akbar, payah nak ikut orang lain. Kita nak percaya lagi ke? Makna ibarat gitu dah orang perempuan percaya dia kepada orang lelaki yang berjanji akan aku akan mengasihimu sampai dah hingga akhir hayatku. Aku akan sekian. Dengan Tuhan pun dia tak, dia mungkin janji lagi. Dengan Allah yang beri nikmat kepada dia, ini pun dia boleh mungkin janji. Dengan awak boleh bagi apa sangat pada dia. Maka tak boleh lah berlaku banyak permasalahan orang yang curang, orang yang menipu pasangannya, orang yang mendera, mengambil kesempatan menindas, bahkan menzalimi dengan pelbagai bentuk kezaliman rumah tangga. Tak boleh. Sebab apa? Sebab perkara dia dengan Allah pun dia tak boleh nak jaga. Inilah rukun yang sepatutnya kita berikan kefahaman kepada anak remaja kita agar mereka menghayati Islam ini agama yang menyayangi umatnya. Islam agama yang memelihara umatnya. Islam agama yang melindungi pengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hidupnya penuh dengan ketenangan. Tak kaya bahagia, kaya pun bahagia. Tak cukup harta pun bahagia, lebih harta pun bahagia. Ada ujian pun bahagia, datang apa nikmat pun bahagia. Semuanya bahagia, tenang dengan ajaran yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Rukun pertama tadi pun keyakinan yang kuat. Sebab dia tahu yang berlaku atas hidup ini adalah semuanya atas keizinan Allah. Allah izin semua apa yang berlaku, apa yang dilihat depan mata tu Allah izin. Jadi ini yang kita nak, barulah anak-anak kita tak terjebak dengan masalah golongan-golongan yang boleh membesokkan anak-anak remaja kita. Sekarang orang buat pemahaman etis. Kan pemahaman etis itu golongan tanpa agama. Yang penting kita boleh buat baik cukup. Kan kita boleh buat baik cukuplah. Kan pada orang tu ada agama tapi mencuri. Ada ni maknanya dia duk cuba pesong dah. Ada agama mencuri, ada agama menipu orang, ada agama makan rasuah, ada agama zalim pada orang, ada agama baik. Kita tak ada pegangan agama pun kita buat baik, tak menyusahkan orang lain cukup. Jadi dia pun pegang tu. Sebab apa? Dia tidak ada Tuhan yang kuat daripada kita nak nampak Islam ni macam mana. Dia duk nampak Islam tu pada orang Islam. Sedangkan Islam tu dia kena nampak pada ajaran yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pembelajaran taklim yang betul dan tarbiyah yang benar seperti mana yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad, dibawa pula oleh para sahabat, dibawa pula oleh para salafus soleh, tabi' dan tabi'in. Wallahu alam. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.